Yang bohong maksudnya di sini contoh isteri kita masak. Ada satu hadis Nabi pesan, kalau isteri awak masak, kalau sedap jangan puji, kalau tak sedap jangan kutuk. Cuba kita hayati kata-kata ini. Artinya menipu lah, bukan menipu, muslihat. Katalah isteri masak tak sedap, dia masak singgang. Masak singgang tak berasa singgang, tawa tak ada benda rasa. Sebagai suami kita tak boleh komplain. Oh ni menyana awak ni patutnya begini-begini, mau potong bawang, patut menghadap kiblat, matahari jatuh di mana. Awak ingat Master Chef ke? La ilaha illallah, makan je lah. Banyak tu songenya, banyak menengok Master Chef, jadi begitu kot lah. Makan. Wah mengada-ngada lah, nak tunjuk ke dia tu mandai kan. Ataupun isteri masak masin, tak boleh hina. Macam orang kampung kadang-kadang isteri dia terlebih sikit garam, dia makan, dia buang. Awak ingat kawan ni kerbau ke bagi makan masin sangat? Janganlah cakap begitu, tak baik. Tengok Nabi kan bila makan masin, apa dia buat? Panggil Aisyah, ya Humairah, mai sini. Lama tak makan suak-suak, kata Nabi. Nabi ambil suak. Macam tu ya Rasul masinnya ambil sini. Aisyah pergi aja sendiri, tak payah komplain, win-win situation. Apa nak kutuk-kutuk, oh ni kerbau tak makan sedap begini? Tak perlulah. Kalau tak sedap jangan kutuk, dan sedap jangan puji. Katalah dia masak singgang, orang Perak kenal tak singgang? Orang masak pepayok lah contohnya lah, masak pepayok singgang tak pernah kenal. Masak pepayok lah sebagai contoh. Katalah kita masak, dia masak tempayok, kita pun rasa. Katalah bila rasa memang sedap betul. Kita dalam Nabi ajar tips, jangan puji sangat. Katalah kita makan tempoyak tu memang sedap, janganlah oh yang inilah tempoyak paling sedap, tempoyak ikan patin paling sok, abang makan sok hidup. Ya Allah, aku redha dengan isteriku, ya Allah, masuk ke dalam surga, ya Allah. Itu mengada-ngada. Suami kalau mengada begitu, cek ada benda tak kena lah tu. Itu memang ada gepren lah jawab tu. Kalau muji beria tu adalah gepren tu. Dia ada sedang-sedang saja. Dia kalau sedap jangan puji. Apa sebab Nabi tak bagi puji masakan isteri? Katalah balik ke hari esok, isteri masak tempoyak, katalah ikan patin masak tempoyak, masak sedap, kita pun puji. Risikonya ialah hari-hari dia akan masak tempoyak untuk kita. Dia tukar binatang aja. Hari ni tempoyak ikan, esok tempoyak ayam, lusa tempoyak daging, tempoyak. Dia tukar binatang aja, yang lain semua tempoyak. Siap panggil orang datang ke rumah hujung minggu makan tempoyak juga. Jangan puji, buat biasa-biasa aja. Ni yang pertama. Kita ikutlah. Cuma ada orang pernah tanya, Ustaz, apa hukum kalau orang tu dia suka buat cerita-cerita lawak nak bagi orang ketawa? Berdosa tak Ustaz? Sebab dia khabar ada satu hadis Nabi pernah menyebut, wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhikul minhul qauma fayakdziba. Wailul lahu, wailul lahu, wailul, 3 kali. Hadis surat Tirmizi. Nabi kata wailul ladzi, bahasa kasarnya celakalah orang yang mereka-reka cerita nak buat orang ketawa, dan dia menipu orang itu. Celakalah dia, celakalah dia. Bagaimana keadaan ini? Saya melihat benda ini ada berbagai pendapat. Salah satu yang kita tengok pakai ialah kadang-kadang tengok budaya kita juga. Kita orang Melayu ni satu bangsa memang suka bergurau. Kita bergurau kuat. Bergurau kadang-kadang ada gurau kasar, ada gurau cara kias-kias tu ramai. Yang gurau kasar pun lebih kurang juga guraunya itu. Nak kita yang duduk di negeri-negeri Melayu Sekutu ni, dia jenis kalau cerita, banyak cerita mengarut. Kalau orang belah saya dia panggil cerita pungkau, bobok, cerita pedaah, cerita besi kampung. Saya kira di sini pun ada budaya itu. Kita di kampung bila kenduri kahwin kan, sambil-sambil buat kerja dapur orang lelaki, ada orang ni buka cerita dia ni sambung pula. Cerita Minah dengan Awang tu kan. Orang ni sambung pula, orang ni sambung. Kadang sampai pagi tak habis. Cerita-cerita ni semua cerita temerang semua. Dosa ke tidak? Pendapat saya, cerita itu selagi mana orang tahu ianya adalah cerita mengarut, tak apa. Orang tahu kita cerita mengarut, tak apa. Jangan orang percaya mati-mati. Ya ke Minah tu macam wujud dah, dia pun tahu kita temerang. Contoh di Jerantut, Pahang ada orang cerita kampung. Dia cerita tu sekadar nak menghiburkan waktu malam. Dia cerita di daerah Jerantut ini pokok kelapa yang paling tinggi sekali letaknya di Pulau Tawar. Kampung Pulau Tawar dia punya pokok kelapa paling tinggi. Oh, orang Pulau Tawar kan dia banggalah. Orang kampung lain pun kutuk. Awak tahu mana pokok kelapa paling tinggi kampung awak?
Kita orang kalau panjat pokok nyo di kampung kami boleh nampak bandar jerantut. Orang angguk suka lah, konon tinggi lah. Tiba-tiba datang orang Ulu Ceka, orang jerantut juga. Dia kata kalau setakat nampak bandar jerantut itu tak tinggi lagi, di Ulu Ceka ada lagi tinggi daripada itu. Sedang mana tingginya? Tak tinggi lah. Kalau suruh beruk kecil panjat ke atas, tua esok baru sampai kata. Orang pun suka. Ya. Tapi orang suka, orang tahu tu cerita temberang. Itu saja maksudnya. Yang ini saya berpandangan wallahu alam boleh. Sebab orang tahu cerita tu mengarut. Sekadar untuk nak meredakan ketegangan sambil buat kerja kenduri kahwin saja. Yang bohong maksudnya di sini contoh isteri kita masak. Ada satu hadis Nabi pesan, kalau isteri awak masak, kalau sedap jangan puji, kalau tak sedap jangan kutuk. Cuba kita hayati kata-kata ini. Artinya menipu lah, bukan menipu, muslihat. Katalah isteri masak tak sedap, dia masak singgang. Masak singgang tak berasa singgang, tawa, tak ada benda rasa. Sebagai suami kita tak boleh komplain. Ni awak ni patutnya begini mau potong bawang, patut menghadap kiblat, matahari jatuh di mana. Awak ingat Master Chef ke? La ilaha illallah, makan je lah. Banyak tu songenya, banyak menengok Master Chef, jadi begitu lah. Makan. Mengada-ngada lah. Nak tunjuk ke dia tu mandai kan. Ataupun isteri masak masin, tak boleh hina. Macam orang kampung kadang-kadang isteri dia terlebih sikit garam, dia makan, dia buang. Awak ingat kawan ni kerbau ke? Bagi makan masin sangat. Janganlah cakap begitu, tak baik. Tengok Nabi kan bila makan masin, apa dia buat? Panggil Aisyah. Ya Humairah, mai sini. Lama tak makan suak-suak, kata Nabi. Nabi ambil suak. Macam-macam ya Rasul masinnya ambil sendiri. Aisyah pergi aja sendiri. Tak payah komplain, win-win situation. Apa nak kutuk-kutuk, ni kerbau tak makan sedap begini? Tak perlulah. Kalau tak sedap, jangan kutuk. Dan sedap, jangan puji. Katalah dia masak singgang. Orang Perak kenal tak singgang? Orang masak pepayok lah contohnya lah. Masak pepayok, singgang tak pernah kenal. Masak pepayok lah sebagai contoh. Katalah kita masak, dia masak tempayok, kita pun rasa. Katalah bila rasa, memang sedap betul. Kita dalam Nabi ajar tips, jangan puji sangat. Katalah kita makan tempoyak tu, memang sedap. Janganlah, yang inilah tempoyak paling sedap, tempoyak ikan patin paling sok, abang makan sok mai duk. Ya Allah, aku redha dengan isteriku, ya Allah. Masuk ke dalam surga, ya Allah. Itu mengada-ngada. Suami kalau mengada begitu cek, ada benda tak kena lah tu. Itu memang ada gepren lah jawab tu. Kalau muji beria tu, adalah gepren tu. Dia ada sedang-sedang saja. Dia kalau sedap jangan puji. Apa sebab Nabi tak bagi puji masakan isteri? Katalah balik ke hari esok isteri masak tempoyak, katalah ikan patin masak tempoyak, masak sedap, kita pun puji. Risikonya ialah hari-hari dia akan masak tempoyak untuk kita. Dia tukar binatang aja. Hari ni tempoyak ikan, esok tempoyak ayam, lusa tempoyak daging, tempoyak. Dia tukar binatang je, yang lain semua tempoyak. Siap panggil orang datang ke rumah hujung minggu makan tempoyak juga. Jangan puji, buat biasa-biasa aja. Ni yang pertama. Kita ikutlah. Cuma ada orang pernah tanya, Ustaz, apa hukum kalau orang tu dia suka buat cerita-cerita lawak nak bagi orang ketawa? Berdosa tak Ustaz? Sebab dia khabar ada satu hadis Nabi pernah menyebut, wailul lilladzi yuhaddithu bil hadis liyudhikul minhul qauma fayakdziba. Wailul lahu, wailul lahu, wailul, 3 kali. Hadis surat Tirmizi. Nabi kata wailul ladzi, bahasa kasarnya celakalah orang yang mereka-reka cerita nak buat orang ketawa dan dia menipu orang itu. Celakalah dia, celakalah dia. Bagaimana keadaan ini? Saya melihat benda ini ada berbagai pendapat. Salah satu yang kita tengok pakai ialah kadang-kadang tengok budaya kita juga. Kita orang Melayu ni satu bangsa memang suka bergurau. Kita bergurau kuat. Bergurau kadang-kadang ada gurau kasar, ada gurau cara kiah-kiah tu ramai. Dalam gurau kasar pun lebih kurang juga guraunya itu. Nak kita yang duduk di negeri-negeri Melayu Sekutu ni, dia jenis kalau cerita, banyak cerita mengarut. Kalau orang belah saya dia panggil cerita pungkau, bobot, cerita pedaah, cerita versi kampung.
Saya kira di sini pun ada budaya itu. Kita di kampung bila kenduri kahwin kan, sambil-sambil buat kerja dapur lelaki, ada orang ni buka cerita, dia ni sambung pula. Cerita Minah dengan Awang tu kan. Orang ni sambung pula, orang ni sambung. Kadang sampai pagi tak habis. Cerita-cerita ni semua cerita temberang semua. Berdosa ke tidak? Pendapat saya, cerita itu selagi mana orang tahu ianya adalah cerita mengarut, tak apa. Orang tahu kita cerita mengarut, tak apa. Jangan orang percaya mati-mati. Ya ke Minah tu macam wujud dah, dia pun tahu kita temberang. Contoh di Jerantut, Pahang ada orang cerita kampung. Dia cerita tu sekadar nak menghiburkan waktu malam. Dia cerita di daerah Jerantut ini pokoknya pokok kelapa yang paling tinggi sekali letaknya di Pulau Tawar. Kampung Pulau Tawar dia punya pokok kelapa paling tinggi. Oh, orang Pulau Tawar kan dia banggalah. Orang kampung lain pun kutuk. Awak tahu mana pokok kelapa paling tinggi kampung awak? Kita orang kalau panjat pokoknya di kampung kami boleh nampak bandar Jerantut. Orang angguk suka lah, konon tinggi lah. Tiba-tiba datang orang Ulu Ceka, orang Jerantut juga. Dia kata kalau setakat nampak bandar Jerantut itu tak tinggi lagi. Di Ulu Ceka ada lagi tinggi daripada itu. Sedang mana tingginya? Tak tinggi lah. Kalau suruh beruk kecil panjat ke atas, tua esok baru sampai kata. Orang pun suka. Ya. Tapi orang suka, orang tahu tu cerita temberang. Itu saja maksudnya. Yang ini saya berpandangan wallahu alam boleh. Sebab orang tahu cerita tu mengarut. Sekadar untuk nak meredakan ketegangan sambil buat kerja kenduri kahwin saja.